Puaka Extra dibawakan khas oleh Sani Faisal dari Propnex. Anda ingin jual beli hartanah, mencari rumah idaman anda atau sedang mencari commercial space untuk bisnes dan sebagainya? Jangan risau guys, saya boleh bantu anda. Kontak saya sekarang. Selamat menonton ya guys. Assalamualaikum semua, selamat datang ke rancangan Puaka Extra. Ya, dan untuk minggu ini kita akan apa Ustaz? Minggu ini kita akan membawakan suatu topik yang menarik, iaitu mengenai Saka. Kita pernah berbual pasal saka kan? Cuma ni kan masa tu Extended version. Ni lebih lagi. Extended Tahu lebih version. lagi tentang Saka. Okey, kita akan berbual pasal saka, extended version, dan seperti biasa kita akan bacakan daripada pengirimnya. Kita kasih nama SQ. SQ. Alright. SQ, betul? SQ, Okey, betul. SQ. Diharapkan you all ni Okey, kata di sini. Saya ingin bertanyakan mengenai seorang kawan yang sudah lama dikenal. Okey, arwah datuk beliau adalah tukang obat masa dahulu. Okey, dan ada beberapa barang yang diturunkan oleh arwah kepada ibu kawannya. Antaranya adalah jaket, vest yang penuh dengan tulisan Jawi di bahagian dalam. Kawannya kurang pasti kalau ayat-ayat itu semua diambil dari ayat Quran. Okey. Dan dia kurang pasti juga sama ada arwahnya obatkan orang dengan cara Islam ataupun bukan. Soalannya, jika seorang itu menyimpan saka atau pendamping atau barang lain dan dia telah meninggal dunia, adakah cara automatiknya benda-benda itu jatuh ke tangan ibu beliau? Okey. Yang kedua pula, kalau ya, adakah barang itu akan jatuh ke tangan kawan saya walaupun beliau tidak mahu dan sama sekali tidak mahu ambil tahu tentang perkara ni? Dan ada lagi Ustaz, dia sudah menerima. Okey, satu lagi. Kawan saya pernah berumah tangga tetapi tidak kekal dan dia mempunyai dua anak autisma. Okey, adakah kerana apa yang arwah datuk beliau amalkan dahulu dan kesannya jatuh kepada anak-anak beliau? Silalah Ustaz jawab. Okey, bismillahirrahmanirrahim. So, perlu kita tahu apa itu Saka. Okey. So, Saka dalam apa yang kita tahu biasanya, Saka ni adalah maknanya jin turun-menurun lah. Okey. Tapi kalau dalam ilmu ruqyah, kita kenali sebagai jin nasab. Okey. So, nasab tu maknanya keturunan dalam bahasa Arab. Okey. So, maknanya jin yang ada perjanjian dengan manusia untuk melakukan sesuatu ataupun sesuai dengan apa yang dihajatkan. Okey. So biasanya daripada nenek moyang kita kan, ada yang meminta kepada so-called macam orang pandai, kemudian minta untuk ada penjagaan, perlindungan diri untuk keluarganya dan juga dirinya. Dan bahkan ada yang sampai minta ke 7 keturunan. Oh ya. Yes. Perjanjian Perjanjian. sign kontrak Sign kontrak. Wow. So bila ada perjanjian seperti ini, maka jin tersebut pun akan pegang janji. Bagus jin sebetulnya. Ya. Jin saja. Manusia yang tak pegang pada janji. Betul. So, Jin nampak jom jin. berkawan dengan gurau. So jin sendiri akan memegang janji dan mereka akan so-called menghantui daripada orang yang berjanji itu sampai anak keturunannya. Wow. So itu yang dipanggil sebagai saka lah. Dan biasanya kalau different jin ataupun different perjanjian, lain dia punya tumbal dia ataupun pengorbanan dia. Contohnya kalau ada yang setiap malam Khamis, malam Jumaat, Khamis malam. So malam Jumaat dia akan asapkan benda yang diletakkan sebagai rumahnya. Contohnya keris. Wow. Ataupun macam tadi ada berikan sebagai jaket, vest. Ya. Cuma nasib baik ni vest ni, jaket ni dia tak lain. Kita isikan lain. ada. Isi puaka ni. Yeah. So itu yang ada tulisan-tulisan nampak macam tulisan Jawi ataupun tulisan Arab gitu kan. Itu tak ada dalam Al-Quran, tak ada macam itu. Tak ada. So itu ambil daripada sejarah Babylonian.
Babylonian. Ataupun Babylon. Babylon. Okey. So dari Babylon tu, di situlah asal muasalnya sihir. Sihir yang banyak praktis sekarang adalah asal daripada situ. Dan ada beberapa kitab yang menjelaskan tentang keadaan waktu tersebut dan cara-cara nak buat vest tu pun semuanya diajarkan dalam beberapa kitab. Dan kitab tu saya ada kat rumah. Jadi kadang-kadang kita sebagai peruqyah, kita belajar perkara-perkara seperti ini bukan untuk kita amalkan tapi untuk kita counter. Betul. Jadi kita dapat bezakan yang mana yang hak, mana yang batil. Okay? So itu yang pasal saka. Kemudian yang kedua, dia ada paskan barang-barang ataupun macam vest tadi, kemudian mungkin ada keris ataupun mungkin ada cincin dan lain-lainnya. Semuanya sudah ada isi. Semuanya ada isi. So benda-benda seperti ini pun sebaiknya kita buang. So boleh dibakar, macam vest tadi boleh kita bakar sambil baca ayat kursi, ataupun macam cincin ataupun keris, semua kita patahkan, kita hancurkan. Sambil baca ayat kursi terus all the way. Ataupun you nak neutralize also can. So you akan letakkan keris tu ataupun cincin tu ataupun apa sahaja, you rendamkan selama 3 hari dengan air ruqyah. Betul. Okay, so air ruqyah kita dah ajarkan macam mana buat, which is Fatihah, ayat kursi, 3 kul. So that's dia punya basic. Itu sudah menjadi air ruqyah. Okay. So orang yang contohnya tak nak terima, takut dia akan dapat saka tu, dia boleh buat ni tiap hari yang 3 kul ke apa tu semua. Macam mana? Tak, itu to neutralize saja benda tu. Kalau let's say macam cincin atuk, tak nak buang, sayang. Tak nak hancurkan, sayang. So you neutralize lah. That one is just neutralize saja. Tapi masalah jatuh daripada orang yang berjanji itu ataupun daripada atuk ke nenek ke kepada anak, dia bukan hanya pada anak saja, boleh jatuh kepada cucu juga. Kalau di antara anak-anaknya semuanya kuat ibadah, taat pada Allah Subhanahu Wa Taala, keimanan yang tinggi, tak pernah tinggalkan solat 5 waktu, kemudian banyak bersedekah, berzikir pagi, petang, malam, mereka tak akan suka duduk dalam badan atau menjadi pendamping mereka, maka mereka akan cari cucunya. So seperti itu. Dan saya pernah encounter salah satu saya mimpi pesakit, dia bermimpi yang atuknya itu meludahkan Ustaz pernah cerita kan? Meludahkan mulutnya. Itu dalam mimpinya, meludahkan mulutnya. Sejak saya itu terus dia sakit je all the way. So sakit macam-macam. Okay. So dan kebanyakannya, biasanya, saya tak bilang confirm, biasanya kalau seorang tu ada saka, dia akan pass down kepada anak perempuan yang pertama. Anak perempuan yang pertama, ataupun dia akan, kalau anak perempuan tak ada, dia akan pergi ke anak perempuan yang lain lah. Kalau yang pertama tak ada, yang kedua ataupun keempat ke, dia akan ke perempuan dulu. Baru setelah itu lelaki. Unless kalau ada bahagian lelaki, ada yang nak accept straight. Okay. Kalau tak ada tu, dia baru akan ke cucu. Whether you willing to take or you're not, all depends on you punya ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. You jaga you punya solat, you selalu puasa Isnin Khamis, solat taubat, selalu solat tahajud. You akan buat tu benda rimas kalau nak duduk dengan you also. I see. So itu dia sendiri akan tak nak berdamping dengan kita. Let's say kalaulah terjatuh pun. Okay. First thing yang you akan selalu rasa berat di bahagian bahu. Itu bahagian pertama. Kemudian yang kedua, bagi perempuan, menstruation cycle on off. So kadang-kadang tak datang, ataupun kadang-kadang datang sekejap. Timetable pun dah lari. Yes, timetable dah lari. Ini kita panggil sebagai darah istihadah dalam bahagian fiqh. Maknanya ada darahnya penyakit. So darah ni boleh, penyakit ni boleh disebabkan oleh jin, iaitu jin nasab atau jin saka ni. So menstruation akan lari. Kalau yang sudah bernikah, ia akan ada UTI. Kemudian susah untuk mendapatkan anak sebetulnya. Okay. Kalau jodoh pun sama, akan tak kekal. Tak kekal. Seperti mana yang dicakapkan tadi, tak kekal. Tak kekal. Ataupun kadang-kadang bila dia berkenal dengan seorang tu, 2-3 bulan terus macam benci lah tengok dia. Terus tukar lagi, tak akan mendapatkan jodoh. So bukan tak dapat lah, susah untuk mendapatkan jodoh. So kalau berjodoh pun, yang contohnya perempuan ni ada ni, yang si bakal dia akan diganggu juga. Daripada mimpi dia, kemudian dia sakit badan dan lain-lain, semua akan diganggu juga. Dia diganggu sebab maksudnya macam
kau milik aku, orang lain tak boleh. Yes. Okay, True. okay. So dia tak nak, especially kalau pasangan dia orang yang taat ibadah, imannya kuat dan lain-lainnya, lagilah. Benda tu dia akan ganggu lagi. Biar tak menjadi istilahnya. So taruhlah Ustaz pernah cakap kalau dalam episod saka kita pernah ada kan, yang untuk melemahkan saka tu kita kena, Ustaz bagi tips 7 kurma. Yang paling baik sekali kurma Al-Jua. Alawiyah ke Aisyah macam apa, ada grade dia apa nama Ajwa tu? Alawiyah. Okay. Dia ada dua. Dia ada jayyid. Dia ada jayyid, makna yang bagus punya. Yang ada satu lagi yang grade A tu Aliyah. So Aliyah tu yang paling tinggi. Kan? The best grade lah kira. Lepas tu dia siap-siapkan tu 7 kurma, dia siap-siapkan, lepas tu dekat madu, kita makan benda tu setiap hari satu sudu. Ya, nampak? Saya ingat. Masya-Allah Ustaz Suzairi. InsyaAllah. Okey, itu kan kita dah settle belum soalan yang tadi orang tanya tu? Dah cover belum? Itu yang question 1 kot. Masih lagi question. Apa tu? So of course kena, once you tahu you ada saka ataupun siapa sahaja ada gangguan di antara you punya family, you straight away need to go ruqyah whole family, not that just one person but the whole family. Sebab apa? Takutnya kalau kita ruqyahkan satu orang, dia akan keluar, dia akan masuk badan lain. Jam-jam. Yeah, so make sure semuanya. Tak kisah, not only siblings tau, tapi mak bapaknya semuanya kena. Ni satu Ustaz. Okey, Yes, lagi Ustaz. silakan. Tak ada. Okey, boleh? Okey, ada saka lagi ni. Ada saka pula. Ada orang email lagi pasal saka. Okey. Penyembelihan saka. Okey, penyembelihan saka. Selaka. Okey, penyembelihan saka. Okey. Saya nak tanya. Dulu time itu saya berjumpa dengan satu hamba Allah ni untuk urut. Dia kata saya ada saka. Dia cakap kalau nak dia buang saka ada syaratnya. Kena minta nama-nama dan persetujuan ahli keluarga dan bayaran serta sekian-sekian. Baik nak urut, dia cakap cancel lah pula. So dia cakap penyembelihan saka ni dibuat di suatu pulau di negeri seberang sana. Okey, dia cakap apa tahu? Saya nak tanya, adakah proses sebegini dipraktiskan dalam Islam? Macam penyembelihan saka tu. Yang kedua, bolehkah tukang urut tahu yang kita ada saka? For my case katanya tukang urut dapat tahu melalui mimpi, dan dia kata dia solat dan baca Quran dan everything. Yang ketiga, dan apa yang boleh saya lakukan untuk verify hamba Allah ini betul ke tidak? Yang orang tukang bagi tahu tidak. Okey, terima kasih kepada pengirim. Saya panggil initial aja. NH. Ya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. So kalau macam tadi dia punya tukang urut, dia dapat tahu macam mana tukang urut dia dapat tahu dia ada saka apa yang semua, katanya melalui mimpi dan lain-lainnya. Wallahu alam, saya pun tak boleh menuduh orang tersebut orang ni adalah pembohong dan lain-lainnya. Wallahu alam, kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala mengilhamkan seseorang melalui mimpi. Begitu juga apa yang didapatkan daripada Nabi Yusuf alaihissalam, kemudian daripada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anaknya iaitu Nabi Ismail alaihissalam. Jadi saya tak boleh menafikan bahawasanya adanya ilham, adanya petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan melalui mimpi. Tetapi jangan sampai kita salah. Jangan sampai kita salah menuduh. Maknanya tadinya dia contohnya sakit biasa, kita bilang awak sakit ada sakit saka tau. Itu sudah menjadi fitnah bukan hanya pada orang tersebut tapi menjadi pada keturunannya. Jadi orang yang mendengar tu, atuk aku ada saka ke? Nenek aku ada saka ke? Itu menjadi suatu fitnah already. Padahal contohnya kalau atuknya ataupun neneknya termasuk daripada orang yang soleh dan juga solehah. Jadi kalau boleh jangan terlalu percaya sangat seperti itu. Masalah dia bukan tentang sakanya, masalah tentang gangguan. Itu yang paling penting. Jadi ketika kita ruqyah, yang paling penting sekali adalah untuk penyembuhan tersebut. Bukan tentang jenis
kita lebih highlight pada jenis apa, oh ni kena sihir. Sihir daripada sihir apa sihir mahabbah ke, sihir tafrik ke, ataupun sihir apa sahaja. Itu tak terlalu penting. Walaupun dia penting tapi kita put it as secondary. Yang primary adalah penyembuhan. Itu yang paling penting. Jadi tidak ada tuduh menuduh. Sebab apa? Kalau kita letakkan sihir ni di hadapan, sihir tafrik ke, yang sihir memisahkan ataupun sihir mahabbah, kita akan fikir, ni siapa yang hantar aku? Oh, si Denny kot. Si Denny kot. Itu dah menjadi, kita ada syak pada seseorang. Kita ada rasa buruk sangka, suuzon pada seseorang. Mungkin Denny yang hantar aku. Dia tiba-tiba dia telefon aku, tak pernah telefon aku. Ini semua jadi menjadi syak wasangka. Itu yang perlu kita jauhkan. So, kemudian apa lagi yang tadi, soalan yang kedua tadi? Soalan kedua, Ustaz, jangan buat saya terperanjat. Okey, kan? Ustaz. Ya, kan? Pasal apa ni, dia cakap ada penyembelihan saka. Penyembelihan, okey. Ada orang macam untuk tidak. So yes, memang ada. Memang ada, tapi tak diajarkan oleh Rasulullah SAW, tak diajarkan langsung. Dan tidak ada hadis mana-mana pun yang mengajarkan, Rasulullah SAW mengajarkan untuk menyembelihkan jin dengan cara diletakkan ataupun dipindahkan kepada binatang. Tu biasanya ada seperti itu. So bukan hanya penyembelihan saka, tapi penyembelihan jin ataupun penyakit. Contohnya ada seseorang ni, dia ada sakit kanser. Dia pindahkan dengan bacaan-bacaan tertentu, ditutup dengan kain dan lain-lainnya, kemudian dipindahkan, dia punya penyakit kanser tu dipindahkan kepada siapa tahu? Kepada kambing. Okey. Kemudian kambing tu disembelih. Alright. So kambing tu disembelih, dagingnya dimakan, tapi tempat-tempat yang terkena tu, maknanya nanti dia punya limpa. Limpa tahu limpa? Tahu. So dia punya limpa dia ataupun bahagian part-part dalam badan dia, organ dia, ada sebahagian yang rosak disebabkan dipindahkan. Ini semua tak boleh. Sebab apa? Kita menyakiti binatang. Kita menyakiti hawaian. Hawaian. Haiwan. Dalam bahasa Arab kita panggil hayawan. Oh, hayawan. Alamak, lupalah. Hawaian tu lain. Hawaian tu dah Hawaii. Itu kat Hawaii. Itu dah lain. Okeylah, saya baik dulu. Habis yang rasa sebelum gini. Okey. Allah, tu macam mana? Oh, penyembelihan. Macam manusia macam gini-gini. Okey. So memang ada, kalau tak dipindahkan seperti itu, ada juga yang para penonton. Ada sebahagian ulama, tak semua ulama, tapi ada sebahagian ulama yang memperbolehkan untuk penyembelihan seperti itu jika dia terlalu ataupun jin tersebut terlalu memudaratkan orang tersebut. Okey. Contohnya kalau very agresif sampai orang tu contohnya sampai koma dan lain-lainnya, itu diperbolehkan. Sebab apa? Dia telah menzalimi orang tersebut. So tukang baik tu boleh buat macam saya lah, tukang ubat. Yes. Ustaz ada saka, saya buat macam gini lah. Dia bukan macam ni. Dia boleh sini. Contoh. Ya. Contoh. Betul. Okey. Boleh saja macam gitu lah. Cuma perlu kita ketahui bahawasanya bila kita ruqyah, itu termasuk daripada dakwah. Okey. So dakwah maknanya apa? Kita mendakwahi jin agar tidak melakukan maksiat tersebut. Betul. Tahu ada yang jin kafir. So kita cuba untuk masukkan Islam dia. Kita cuba masukkan Islam dia. Betul. Betul. Kita cuba masukkan dia. Yalah, jadikan dia masuk Islam, masukkan dia ke Islam ke, masukkan Islam ke dia. Boleh. Entahlah macam mana. Faham. Kita faham. Okey, faham. So cara macam gitu, kemudian yang sudah Islam, contohnya ada jin yang Islam yang merasuki seseorang pun ada juga. Itu pun kita ajak dia istighfar sama-sama, kemudian kita nasihatkan tentang bahawasanya ini termasuk daripada maksiat, melakukan kezaliman kepada manusia, itu termasuk daripada dosa besar, dan kita akan dakwahkan terus. So macam mana kita dakwah dengan manusia, begitu juga kita dakwah dengan jin. Perlu ada dengan sifat rahmah, iaitu sifat kasih sayang, sebagaimana Rasulullah SAW pun daripada awal dakwah hingga akhir dakwah semuanya dimulakan dan diakhiri dengan dakwah yang ada penuh dengan rahmah, penuh kita dengan buat rasa. macam ada berbudi bahasa sikit kan. Yes, ada sebab adabnya. sebab kalau video macam kamu masuk Islam tidak? Salah. Dia tak salah lah. Dia tak salah. Dia bukan firm, kena firm. Betul, firm. Tapi firm di sini bukan maknanya kasar. Okey. Mau Islam, mau masuk Islam tak kurang hajar tak. Tapi firm maknanya betul-betul nak masuk Islam. Betul. Contoh macam itu kan. Sama macam guru-guru macam itu. Tak Kalau sekolah. saya lah cakap, jom masuk Islam.
Janganlah macam tu. Jomlah keluar. Macam Boleh? itu. Habis tu keluar masuk mana? Masuk Islam lah. Okay. Masuk mana pula. Okey, kita diharapkan semua apa yang questionnaires tu pula. Questionnaires tu semua, Yes. Ustaz dah jawab. Sekarang ada sesuatu Ustaz. Okey. Kita ke bahagian Teneng, dapur. Dapur Rukia. Teneng, dapur Alright. puaka. Oh, puaka. Dapur. Puaka. Teneng. Okey. Kita nak buat apa lah Ustaz? So hari ni kita akan buat minuman. Minuman. Bagi siapa sahaja yang mungkin terkena daripada saka ataupun sihir. Okey. Sihir pun Any boleh. types of sihir. Any type of sihir insya-Allah boleh. Okey. So kita kena keluarkan kita Itu? punya barang-barang. Ya. Kita perlukan ini Kita perlukan blender. blender ya Pak. Ya, kita perlukan blender. Air. Kemudian kita perlukan segelas air. Kemudian kita perlukan Ni bahan anda. bahan-bahannya cukup satu saja. Ya. Mudah, iaitu ganda rusa. Ganda rusa ni memang dalam bahasa Melayu ke orang putih macam mana ni? Bahasa Melayu pun ganda rusa juga. Oh, ya? Tak silap saya lah. Tapi kita sebagai orang Indonesia, maaf It's okay. sebab saya belajar Indonesia kan. Ya. Jadi lama kat sana. Belajar di Indonesia. Ya, so begitu. So ini ada daun ganda rusa. Ganda rusa. So ini boleh cari tak pokok-pokok yang kedai-kedai yang ada jual pokok. Pokok-pokok yang jual kedai terbalik. Kalau pokok-pokok jual kedai tu Wow, pokok ganda. berganda. Okey, ganda Okey. rusa. So kedai-kedai pokok ada jual ataupun ada some daerah juga yang pasar-pasar mungkin ada jual lah, wallahu alam. Tapi saya sendiri saya ambil daripada pokok di rumah. So Wow. ganda rusa. Ya, saya ada pokok ganda rusa kat rumah. Fuh. So ini semua ambil sendiri. So macam gini semua kita tak perlukan dia punya tangkai dia. Okey. So kita perlukan 21 daun sahaja daripada ganda rusa ni. Okey, 21 cukup. Tapi kalau nak buat satu cawan lah. Tapi kalau nak buat 2 cawan 30 itu sudah cukup. 30 helai. 30 helai Ni sini ni nak cakap kalau kita makan itu je kan daun ni nanti dia ada macam rasa macam pedas-pedas sikit asam-asam macam kan. Ya, true. Dan satu lagi tak silap saya lah orang cakap dia dapat macam bantu pelancaran darah. Yes, pelancaran darah Betul. bagus sebab di antara cara jin ni ataupun mereka duduk dalam badan, mereka akan lalu dalam sumbatan darah. Ya. Dan satu lagi dia cakap macam apa boleh macam mual-mual pun boleh macam kurangkan. Boleh, betul. For menstruation cycle. Atau So, antimatic. Tahu antimatic? Matrix yang Bukan matrix, antimatic. Antimatic. Tak tahu lah Ustaz, sebenarnya saya berbual macam saya pandai. Saya baca daripada handphone sini. Masya Allah. Saya Google. Ustaz cakap saya Google. Matrix, Saya Google. Okey, manfaat katanya kat sini. Banyak manfaat dia, banyak manfaat. You all kalau nak tahu manfaat ganda rusa ni, Okey. GANDARUSA, sila Google. Banyak kat sini. Okey Ustaz. So nanti bila you buat ni, Ya. so ini termasuk daripada what you call it untuk pembersihan Digestion, toxic. Buang toxic. ataupun we call that Detox. Yeah, detox, yes. So detox ni ini you kena jaga. Siapa sahaja yang ada sihir, bila you makan ni ataupun mungkin tak ada sihir pun you minum ni air jus ni, Detox dia detox. So dia lebih kurang 10 to 15 hours you akan rasa macam Muak macam nak macam nak buang apa je. Tapi it's good lah, berapa insyaAllah. kerap kau nak untuk detox ni? Setahu orang kalau kata orang apa ni tak boleh selalu buat Betul. detox kan? Seminggu sekali boleh? Yes, seminggu sekali, 2 minggu sekali, sebulan sekali pun sudah cukup, insyaAllah. Okey. So sekarang kita mulakan dengan dapur puaka. Dapur puaka. Cing cing. Wah, ada grafik Dapur puaka. Okey, kita silakan. Minta maaf. Okey. So nanti kita boleh masukkan. Berapa lai? 21 ini sudah. Oh, sudah. semua. Ini? Tangkai jangan. Ini je. Dia punya daun saja. So 21. Masukkan ya? Yes. Bismillah. Okey. So jangan lupa sebelum kita masukkan dalam kena cuci dulu dia punya daun dia. So biar bersih. Boleh makan betul? Silakan nak makan bisa. Saya try sebab kat tadi kat online kata macam Boleh. pedas-pedas. Bismillah. Bismillah. Sekarang tengah bulan Ramadan, yang kita tengah shoot ni sekarang bulan Ramadan dan actually kita tengah puasa.
Tak adalah main-main je lah. Bukan Ramadan pun. Okey. Jangan macam-macam makin lama makin macam-macam Ha? Allahu Akbar. Okey. So dia dalam. Kemudian kalau you nak buat satu cawan, then you tak satu cawan lah. Kalau you nak buat satu jug, then you kena cari yang besar sikit lah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Tak rasa pedas kan? Rasa daun? Ini satu. Cuma makan lebih sikit. Satu lah selalu. Mbak. Dia boleh dijadikan ulam tau, salad ke makan tu Nampak? Dia mengembekkan saya. Saya tak kisah. Jumpa kat Padang Masyar nanti. Wow. Main pada Masya. Okay. So macam gini cukup. Okay. Supaya boleh nampak. Okay. Then kita tutup gini je. Boleh terpakai tak? Tak, nampaknya tahulah insya-Allah. Bismillah. Bismillah. Okey. Bismillah. Nampak dia ada macam kehijau-hijauan ni. Okey, sudah cukup. Okey. Kalau kita nak letak air sikit pun boleh? Air sikit boleh. Dia terpulang. You berapa banyak cawan you nak letak, silakan. Tak ada masalah. Okay? Kalau saya buat ni Ustaz, satu ais, dia macam ais blended. Boleh, tak ada masalah kan? Cuma kalau boleh, pasal ni benda dia akan rasa macam pahit-pahit. Daun. So kalau boleh jangan letak madu ke, jangan letak gula ke apalah. Best not to. Oh, sebab kita minum pure, ya. Yes. Okay. So ini bila minum ni, so 10 macam saya katakan 10 to 15 hours dia akan macam buang-buang ataupun macam ada benda yang menggejolak dalam perutnya. Bahasa saya kurang baik Ustaz. Okey. Menggejolak Menggejolak. Bergejolak. Ini ada confirm insya-Allah. Yes, menggejolak. Menggejolak. Stirred up. Yes, stirred up. You feel your stomach is Stomach, how much you want? Stomach, how much you want? Your stomach will stir up around 10 to 15 hours. So just be patient and also make sure there's someone beside you to always guide you to the straight path. Okay? Apa lagi nak? Tapis lagi. Dia tak habis. Okay. Kau punya nyanyi so macam itu Ustaz. Apa dah? Yang nyanyi. Ustaz tahu nampak nyanyi? Oh, yang nyanyi tu kan? Okay. Betul. Okay. Cuci ke tak ni? Keladak ni? Dah cuci belum ni? Siapa dah cuci? Cuci belum? Bersih lah Ustaz. Dah bersih, okey, Orang insyaAllah. masak-masak ni Betul, mestilah ada betul, macam insyaAllah. tanda macam gitu. Okey, Maknanya benda insyaAllah. ni digunakan. Okay. Ampas-ampas gitu Yes. So dia punya ampas dia, you tak payah makan ataupun tak payah minum. Tapi kalau you let's say you nak letak juga dia punya ampas dia, silakan. Boleh. Boleh juga, tak ada masalah. Okay. So macam ginilah nanti you akan minum. Tak berani saya nak minum Ustaz. Nak syuting macam ni. So ini apa yang you akan baca? You akan baca daripada surah Al-Hashr ayat ke-21 hingga 24. Ustaz nak baca sekarang? Okey. Nak baca sekarang juga. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Ke nak bercerita dulu? Apa dia? Nak. Okey. Saya baca dululah biar senang lah kita buat dulu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Wallahu alladzi la ilaha illa hu 'alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa hu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Kemudian ditiupkan macam itu, kemudian dah boleh minum. Boleh jadi air ruqyah insya-Allah. So sebelah ini you punya menstruation you akan okey. Kemudian daripada you punya perut pun will be better dan juga sebagai cuci darah. Ya. Mungkin yang tengah tengok ni mesti cakap Sujari, minum ah. Takkan tak ada minum? Tak ada minum Ustaz.
Tak Oh, tak ada, nanti susah. nak syuting susah Ustaz. Betul, Jangan, betul. jangan. Mungkin kita kasih cameraman kita tim puaka ke belakang tu. Tiba ke boleh balik rumah ke apa kan. Kalau one whole day you tak kerja, then minum lah. Ya. Okey, itu saja kita punya tips untuk hari ni. Ya, Okey. itu sahaja. So kalau gini nak amalkan berapa? Oh, seminggu sekali. Itu kalau macam biasa-biasa detox. Tapi kalau ada yang orang yang ada berpenyakit, Sama juga. Jangan terlalu sering. jangan Bahaya. seminggu sekali okey eh. Yes. Seminggu sekali, 2 minggu sekali, sebulan sekali. Okey, lebih baik sebulan 3. Okey, bolehlah. Saya sarankan. Okey, itu saja, diharapkan anda boleh mencubanya untuk kita punya menu hari ini. Dan sekiranya ada apa-apa soalan, jangan lupa seperti biasa hantarkan email anda semua ke puakasg@gmail.com ataupun DM kami di Instagram kami iaitu puakasg. Dan sekiranya ada di luar sana yang ingin kata orang tu nak sponsor kita, betul. boleh sila email kepada kami dan kami akan beritahu kita punya adalah kan Betul. bayarannya macam mana, cara-caranya macam mana dan sebagainya. Dan satu lagi Ustaz, Yes. seperti biasa Ustaz punya dialog. Oh, jangan lupa like, share dan tekan butang loceng agar mendapatkan notification ketika kita uploadkan video yang terbaru. Ustaz buat penutup Ustaz. Selalu saya cakap jumpa Ustaz punya tenang. Okeylah. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Asal ketawa, betul lah tu. Bye-bye lah. Okay. Puaka Extra tadi dibawakan khas oleh Sunny Faisal dari Propnex. Anda ingin jual beli hartanah, mencari rumah idaman anda atau sedang mencari commercial space untuk bisnes dan sebagainya? Jangan risau guys, saya boleh bantu anda. Kontak saya sekarang. See you next week ya guys.